Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton di Facebook iLead pada petang ini. Jadi tibalah harinya untuk hari ini kita dalam sesi singgah kejap at iLead. Selama 1 jam pada hari ini kita akan menampilkan panel-panel seperti biasa setiap kali program singgah kejap ni kita akan menampilkan panel-panel yang hebat-hebat dalam bidang masing-masing. Tapi sebelum itu, sebelum kita berbual lebih panjang dengan kita punya panel pada petang ini, seperti mana yang telah tuan-tuan dan puan-puan ketahui, panel kita pada petang ini memang hebat sangat ya, memang sangat hebat, orangnya manis, cantik dari dulu, kini dan selamanya. Kalau orang yang kenal dengan dia memang nampak daripada dia kecil sampailah sekarang dah bergelar datin masih lagi. Begitulah cantik dah mukanya. Tapi sebelum tu kita petang ni kita start dengan majlis ilmu. Elok kiranya kita mulakan majlis ilmu kita ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang pertamanya kita sedekahkan Al-Fatihah ni adalah untuk kita mendoakan majlis ilmu kita ni berjalan dengan lancar. Keduanya adalah untuk kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada keluarga-keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang kehilangan ahli keluarga kerana COVID-19 kan, kita dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Dan yang ketiganya supaya kita semua diberikan kekuatan sepanjang kita melalui COVID-19 ni, kita berdoa supaya kita cepat keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Al-Fatihah. Okey, jadi amin amin rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti semuanya dah lama menanti kita untuk tajuk dalam program yang tajuk hari ini yang kita pilih adalah peranan artis dalam membangunkan belia. Dan ini adalah salah satu program anjuran Akademi Kenegaraan dan juga kerjasama dengan Kluster Modal Insan, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan iLead. Tapi sebelum tu bersama-sama kita dengan kita agak betul hari ini kerana kita bersama-sama dengan Ketua Pengarah iLead yang bersama-sama dengan kita pada petang ini yang akan memberikan sepatah dua kata sebelum kita mulakan sesi kita pada petang ini. Dipersilakan Ketua Pengarah kita pada petang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Haida selaku moderator pengendali majlis kita pada petang ini yang diraikan panel yang dijemput khas Datin N Ngasri kita. Saya dengan Datin N ni segan sebenarnya kalau boleh dia jadi ahli panel ni kan. Selamat kenalan baik saya Datin N. Sampaikan salam saya dengan suami nanti. Jadi hari ini kita bertuah dapat kita bersama-sama dalam satu program yang kita kenali sebagai Singgah Kejap at iLead, yang program kali ini merupakan anjuran bersama Akademi Kenegaraan dan juga Kluster Modal Insan bagi iLead. Dan untuk makluman hadirin termasuklah Datin N yang juga panel jemputan kita. Sebagaimana semua sedia maklum, tajuk kita ialah berkaitan dengan peranan artis dalam membangunkan belia. Jadi ini adalah sebagai salah satu wadah dan juga ruang mungkin dapat ada perkongsian yang boleh kita dengar pada hari ini dalam bual bicara hari ini, sebab penglibatan selebriti, influencer dan mereka-mereka dalam pelbagai bidang sebenarnya adalah satu ruang yang terbaik. Perkongsian-perkongsian ini akan menjadi satu platform supaya ramai di kalangan belia yang mendapat manfaat. Dan kita sedia maklum, selebriti dan influencer adalah mereka-mereka yang mempunyai pengaruh, kelompok pengaruh yang tersendiri. Sudah semestinya bila ada pengaruh ini, apa yang diperkongsikan, manfaat yang ingin disampaikan, dia pasti akan turut dapat dirasai, dijuai dan diambil oleh anak-anak muda belia khususnya pada hari ini. Jadi sebab itu program hari ini melibatkan selebriti ini, kita rasa bertuah dengan kehadiran Datin N yang sudi nak bersama dalam perkongsian dengan pengalaman beliau yang cukup luas, khususnya program-program yang melibatkan belia pada hari ini dalam kerja-kerja sosial yang
dilaksanakan dan juga turut dibantu penglibatan oleh Datin N selama ni. Malah saya ingat lagi pernah saya hadir di sebuah sekolah bagi ceramah kat sekolah tu. Rupanya nama Datin N ni disebut-sebut. Saya pun tak tahu apa kepentingan Datin N dengan sekolah ni. Cikgu-cikgu tu semua peminat sangat. Tapi di sekitar kawasan Kuala Lumpur, saya semua bila saya hadir berceramah tu apa semua, saya kata bagusnya penglibatan pembangunan belia adik-adik ni semua. Lepas tu dia kata antara yang selalu datang ke sekolah kami Datin N. Wah, saya rasa itu suatu membuktikan memang panel yang kita jemput hari ini oleh pihak Urustia dan penganjur hari ini bukan calang-calang orangnya, sebab saya sendiri pernah hadir untuk di satu program, nama yang disebut nama Datin N. Jadi itulah saya yakin dan percaya pasti banyak pengalaman yang ada pada Datin N yang boleh dikongsikan dalam usaha kita bercakap soal pembangunan belia. Dan untuk makluman Datin N dan juga hadirin semua penonton-penonton, saya ucapkan terima kasih bukan sahaja kepada panel kita, Urustia penganjur, penonton-penonton di Facebook Live kita. Oleh kerana suasana hari ini kita masih terus kekal berada dalam situasi lockdown, jadi ruang platform secara media sosial dan juga perhubungan secara dalam talian ini adalah satu platform terbaik untuk kita berkomunikasi, berkongsi ilmu sebagai satu pengisian halwa telinga dan jiwa kita. Jadi pastinya program-program seumpama ini akan memberi banyak manfaat kepada bukan sahaja kami di iLead, malah belia khususnya mendapat pelbagai input-input yang dapat dikongsikan pada hari ini. Saya sebenarnya tak adalah niat nak bercakap panjang Datin N, sebab ruang masa kita pun terhad. Kan kalau saya bercakap panjang kan tak dapatlah ramai nak mendengar apa yang dapat dikongsikan oleh Datin N dengan pengalaman bukan sahaja sebagai selebriti tetapi sebagai mereka yang terlibat dalam kerja-kerja sosial ni. Tapi saya tak tahu saja, saya nak tanya Datin N, waktu-waktu lockdown ni macam mana dunia artis ada ke suasananya macam biasa sahabat-sahabat artis ni ataupun keterbatasan program, perancangan, rakaman ke macam mana Datin N? Sajalah nak dengar sama-sama dah kita bersiaran. Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Aswandi dan Haida ni semua saya kenal lama sangat ni. Tapi alhamdulillah hari ni dapat, sebenarnya saya suka live ni sebab saya dapat jumpa kawan-kawan lama. Sebenarnya alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tahniah juga. Wah, dah jadi ketua pengarah. Rasa berbangga dapat bercakap dengan ketua pengarah iLead. Actually macam kita macam saya ni dalam industri kreatif lah kita panggil. Dalam industri kreatif ni memang sebenarnya agak teruk jugalah kalau you tanya macam kita artis, kalau you tengok channel di TV tu hampir keluar kadang-kadang cerita yang sama aja ditayangkan sebab bahan tu dah semakin kurang. Dan kenapa kita pun tak boleh nak shoot sebab kita punya shooting ni melibatkan ialah persekitaran nak kata yang dibenarkan syuting tu hanya di dalam studio, tetapi studio ni sebenarnya banyak batasan dan banyak juga kengkangan dia sebab takkanlah seluruh production kat Malaysia ni nak syuting dekat dalam studio je, dah tak cukup studio pula kan. Jadi memang dalam industri kreatif ni agak payah dan agak lumpuh sedikit sebabkan macam kita artis ni masih okey lagi sebab kita punya bayaran tak sama macam cameraman yang mungkin di belakang takbir agaklah sangat, bagi saya kesian lah kepada mereka tu kerana mereka ni sumber dan pendapatan mereka tu datang apabila mereka tu bekerja. Maksudnya mereka keluar rumah menjalankan tugas barulah mereka dapat sumber tersebut. Jadi memang agak kesian lah kepada mereka tersebut. Tapi macam kita, macam saya sendiri dah merupakan producer dan membuat drama juga. Jadi saya macam kita pun tak boleh nak mengeluarkan kos tu dulu kepada mereka. Kita takut nanti apa-apa terjadi di dalam sebelum kita start syuting mungkin akan menjejaskan kita punya kos juga. Jadi benda-benda yang macam tu memang dalam industri saya tu agak teruk sikit lah. Memang agak teruk. Kita doakan semoga situasi ini dapat dikawal, keadaan ini kembali pulih dan tenang supaya semua pihak bukan saja industri kreatif tapi semua pihak lah dapat beroperasi, dapat melaksanakan fungsi tugas masing-masing secara normal, termasuklah yang terlibat secara industri kecil sederhana dan yang lain-lain sekali, termasuklah juga industri kreatif ni.
sini. Itulah dia, saya saja nak bertanya khabar je lah bila dah bersama dengan Datin N ni kan. Untuk makluman Terima kasih Pak Haidar kalau nak tahu Datin N ni Sejak jaga Aileen ni nampak makin muda dah. Untuk makluman Pak Haidar, sebenarnya Datin N ni pernah ikut kursus dengan saya dulu lah. Kursus belia lah kan, di Melaka lah kan. Itulah dia. Lama. Semua pernah jadi cikgu saya. Haida pun pernah jadi saya punya cikgu masa apa benda entah BTS masa tu. Lepas tu Encik Aswandi pun pernah jadi cikgu saya. Dia dua-dua cikgu ni. Diorang ni mentor saya juga. Ya, terima kasih juga. Baiklah, saya kira mungkin itu saja dia boleh serahkan semula kepada Puan Haida sebagai putus singgah. Seketika dapat bersinggah bersiaran bersama ni. Terima kasih sekali lagi kepada Datin N. Terima kasih kepada semua urus setia tahniah kepada Kluster Muda Insan dan Akademi Kenegaraan atas penganjuran. Terima kasih kepada penonton juga yang terus setia bersama dengan program-program elit di atas talian. Okey, itu saja Puan Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. Haji Aswandi, Ketua Pengarah. Okey, jadi Datin N tu tadi bersama dengan KP kita. Tuan Haji Haswandi ni kat sini kalau kita tengok ni ya Datin, makin ramai ni kawan-kawan kita yang dah start masuk bagi komen. Siap ada yang cakap daripada Kem Alu Gajah ada yang daripada Lipis ada, semualah dalam banyak. Saya ada rakan-rakan daripada KBS juga turut serta dalam sesi kita pada petang ni. Jadi ramailah kawan-kawan kita, ada yang cakap sampaikan salam dekat Bakoba. Bel. Sampaikan salam dekat. Bakoba sibuk. Hari-hari ada je video dia nak kena buat tu. Sibuk, dia paling busy sekali. Itulah. Jadi waktu-waktu PKP ni, inilah kita punya cara, kaedah kita berkongsi, mengisi masa-masa kita kan. At least kita ada aktiviti kita sepanjang program ni. Jadi untuk sebelum kita bertanya soalan kepada Datin N sendiri, untuk tajuk kita peranan artis dalam membangunkan belia ni, saya nak maklumkan kepada penonton di FB iLead ni, kita ada kuis Kita ada kuis untuk sepanjang sesi kita nanti, hujung sesi ni saya akan bagikan soalan kuis untuk sesi singgah kejap ni. Dan hadiahnya adalah sebuah buku yang bertajuk Zack Gis. Ni 3 pemenang bertuah akan menerima buku inilah. Jadi syarat-syaratnya adalah kita akan beri 3 soalan nanti dan jawapan perlu dihantar ke IG Akademi Kenegaraan. Okey, jawapan DM di IG Akademi Kenegaraan, tajuk dan syaratnya juga perlu like kita punya Instagram. So nanti 3 pemenang kita akan maklumkan di Instagram Akademi Kenegaraan. Okey. Jadi untuk itu dan juga saya maklumkan kepada rakan-rakan yang turut serta dari KBS, daripada iLead ataupun daripada yang mana-mana pun, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya soalan juga sepanjang sesi kita berjalan ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan kepada Datin N yang berkaitan dengan tajuk kita petang ni, nanti boleh tuan-tuan tulis di ruangan komen dan kita akan bacakan soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi untuk tu, tajuk kita petang ni, kita dah tahu dah cerita tadi, kita dah dengar ketua pengarah kita beri ucapan sedikit dan seksi singgah kejap ni. Kita mulakan tajuk kita lah pada petang ni. Okey, Datin N ni, Datin N Ngasri. Bukan semua orang, saya rasa brand Ngasri ni, brand Haji Ngasri ni semua orang kenal. Daripada brand Haji Ngasri. Betul. Haji Ngasri ni dia dah macam satu brand. Bila dengar Ngasri dia kenal dah. Yang mana satu? N Ngasri ke, Darling Ngasri ke, Bel Ngasri ke? Atau orang confuse je kadang-kadang Darling ke. So N dengan Darling pula kadang-kadang orang macam confuse mana satu Darling, mana satu N. Okey. Jadi kan? Jadi semuanya memang terlibat dalam bidang seni dan memang hebat-hebat belaka dalam bidangnya. Dan Datin N sendiri, semua orang selalu dikenal N Ngasri. Siapa nama penuh Datin N Ngasri ni, kita bagi tahu dululah sedikit sebelum kita berikan Datin N sendiri bercerita tentang latar belakang dia. Datin N Ngasri ni namanya sebenar Datin Nasriah Haji Ngasri. Okey. Dan berasal daripada Kuala Lumpur. Jauh lagi dia tu. Datin? Betul.
And Apa, tu ke Nasriah tu jauh lagi dia. dan asal daripada Kuala Lumpur, betul dan punya 6 orang anak, betul ke dah tambah? Tak. Cukuplah 6 tu. Okey. Jadi dan juga pengalamannya ada pernah memenangi pelakon pembantu wanita terbaik anugerah skrin TV3, betul? Dan dicalonkan pelakon pembantu wanita terbaik Festival Filem Malaysia, dicalonkan artis remaja popular, dicalonkan dalam pelakon TV wanita popular. So itu kerana sebab itulah kita menjemput. Dan juga untuk yang tak tahu, Datin N ni dia aktif juga dalam NGO, dalam aktiviti-aktiviti melibatkan belia dan sebagainya. So itu sebabnya kita jemput beliau pada petang ini. Jadi untuk itu, okey Datin N, boleh tak sharekan dengan penonton-penonton dekat sini, sebenarnya ramai yang nak tahu. Sejak bila Datin N mula terlibat dalam bidang seni ni dan siapa yang mula-mula sekali mencungkil bakat Datin N? Okey, silakan. Okay, terima kasih Haida, thank you so much sebab jemput saya, dan juga thank you to iLead punya penonton-penonton yang sentiasa bersama follow segala program dan juga video-video daripada iLead. So this is saya punya pertama kali bersama dengan iLead. So sesuatu saya suka iLead ni dan saya sedikit sebanyak saya tahu tentang iLead ni juga. Sebenarnya iLead ni satu platform yang sangat bagus untuk anak muda dan saya sendiri pernah bersama dengan iLead sebelum ini, tapi mungkin nama dia lain, tapi rasanya dia sama di dalam bawah KBS juga. Jadi memang banyak motivation yang saya dapat daripada program di bawah KBS tersebutlah, melalui yang di hari ini ditukar kepada nama iLead. So ianya sangat satu benda, sebab saya pun pernah melalui zaman remaja, so saya rasa sesuatu yang baru walaupun dunia saya lain, bidang saya lain. Tetapi bila saya join je iLead punya program di bawah KBS ni, sebenarnya banyak perkara yang saya tak belajar dan akhirnya saya dapat tahu sedikit sebanyak. So which pada siapa yang tengok ni sebenarnya you beruntung kerana you dapat tengok sesuatu program yang bagi saya ianya sangat bermanfaat. Lebih-lebih lagi tak kira lah muda atau tua, sebenarnya banyak perkara yang kita tak tahu dan banyak motivation yang mempunyai pelbagai cara untuk motivate diri kita yang kadang-kadang sampai benda tu kita rasa di luar jangkaan kita pun. Jadi sekurang-kurangnya benda tu baguslah untuk kita. Okay, macam hari ni, macam saya ni sebenarnya, saya ni manusia yang biasa je. Saya ni memang dilahirkan dengan keluarganya terlibat dalam seni secara tak sengaja. Tidak ada perancangan, tidak ada plan, tapi kita orang ni membesar dalam dunia seni kerana pada masa tu saya bermula berlakon sebenarnya sejak daripada umur 4 tahun lagi. Jadi masa tu tak ada pun channel-channel TV, tak ada pun maksudnya tak ada pun macam sekarang ada TV3. Zaman tu kita hanya ada panggung RTM. RTM tu tak ada pun, kita hanya ada panggung satu channel je masa tu. Itu pun zaman Opah. Drama series Opah, kalau siapa pernah tengok, dekat situlah pelibatan keluarga saya yang begitu banyak. Tapi saya start dengan fashion show. Zaman dulu banyak ada fashion show. Kalau dulu tak ada macam sekarang kan. Zaman dulu memang orang kalau nak beli baju baru, semua akan pergi tunggu dekat platform-platform fashion show. Di situlah dia akan tayang. Jadi saya ni bermula dengan fashion show, bermula dengan iklan ya. Jadi itulah pelibatan kerana zaman tu kami ni semuanya bukanlah orang yang senang. Kami ni memang susah. Bapa saya hanyalah juruhebah di RTM dan mungkin Allah memberikan rezeki ataupun bakat yang tersendiri kepada adik-beradik kami, membuatkan kami boleh minat untuk masuk ke dalam dunia lakonan. Macam macam saya masa tu memang tak boleh dialog lagi pun, tapi saya hanya ikut arahan saja. So memang secara tak sengaja lah. Itulah sedikit sejarah saya dan selalunya orang akan confuse antara saya dengan Darling. Sebab Darling dengan saya ni beza tak banyak. Beza cuma setahun je. Jadi memang orang agak keliru sikit sama ada Darling ataupun saya. Jadi sebab tu yang macam kalau nak tahu Darling atau N, sekarang ni N dah bertudung, Darling free hair. Kalau dulu Darling rambut kenteng, N rambut lurus. Itu je beza je kita orang-orang ni. Muka lebih kurang je kan. Tapi memang nak kata kita ni memang
daripada kecil, sebab dulu, zaman dulu pelakon kanak-kanak tak digalakkan. Masa tu zaman kita, orang anggap dunia lakonan ni, orang anggap dunia hiburan ni adalah satu kerjaya yang tidak boleh menjamin masa depan, ya. Sebab tu parents banyak tak menggalakkan anak-anak dalam industri kita. Pada masa tu kita orang ni main larung, tapi mak saya sangat strict. Saya mempunyai mak yang sangat garang dan mak yang sangat strict, dan kita orang pun pergi syuting, actually kita pergi syuting selepas habis waktu sekolah. You bayangkan habis pukul 12.30 kat depan sekolah tu, van dah datang ambil syuting. Macam tu kita orang. Kita orang tak pernah ponteng sekolah, kita orang tak pernah pergi syuting. Tapi di hari ni lain. Zaman sekarang macam digalakkan anak-anak macam pergi aktif dalam hiburan kan. Zaman dulu kita orang tak. Orang selalu macam tengok je kalau kita nak pergi syuting tu kan. Macam diorang ni nak pergi syuting macam satu kerjaya yang tak menjamin masa depan lah. Macam dia tak bagus. Macam tu, macam kadang-kadang ada juga orang yang pandang begitu, ya. Tapi Alhamdulillah kita orang ni niat, you dengar tak, clear tak? Ada betul-betul tak? Kita orang ni macam niat pada masa tu nak cari duit je, tak ada apa. Sebab kita memang duduk flat, kita memang susah, kita memang secara tak langsung memang Allah tu beri rezeki dan ruang, mungkin masing-masing minat. Sanggup, kita orang sanggup walaupun habis penat sekolah pun sanggup pergi berlakon sebab memang minat tersendiri. Macam itulah sedikit sejarah tentang kehidupan Anne Ngasri. Itu Anne Ngasri, dia ada cerita Bel Ngasri dan Ali Ngasri ni lain-lain. Tapi actually itulah asal usul kita orang. Kalau kita tahu, kita orang ni memang budak bandar. Kita orang memang duduk KL. Kita orang duduk di Bandar Baru Sentul. Flat Bandar Baru Sentul tu, itulah tempat kita orang duduk, flat tu selama daripada saya darjah 1, daripada saya kecil, tadika, sehingga saya umur 12 tahun. Okey, bila kita dengar macam tu kan, itulah sebabnya nampaklah sebab semua dikenali kan. Macam saya kata tadi, Haji Ngasri ni punya brand dia daripada awal, dan Anne sendiri pun sebenarnya dah pun terlibat dengan lagi satu aktiviti. Sebelum ni kita kenal Anne berlakon. Kita kenal Anne semua dalam bidang lakonan, iklan dari kecil dulu kan. Tapi kadang-kadang sebenarnya ada yang tak tahu sebenarnya Anne sebenarnya dah lama dah aktif dalam bidang-bidang NGO, betul kan? Dengan aktiviti bersama dengan NGO ni menarik, Aida. NGO ni sebenarnya macam ni. Bila saya berlakon sejak daripada umur 4 tahun dan sehingga saya besar, jadi saya rasa macam ada satu tahap, Aida, saya rasa macam yelah, macam orang bekerja mungkin start daripada umur 20, 17, 16. Mungkin orang start bermula bekerja daripada umur sedemikian. Macam saya bekerja daripada umur 4 tahun. Jadi saya rasa bila saya start daripada umur 18, 19 tu, membuatkan saya rasa saya dah cukup matang, menjadikan saya macam, you faham tak, apa yang saya boleh lakukan untuk membantu orang selain daripada saya boleh berlakon. Itu yang itulah platform yang pertama yang membuatkan hati saya, menggerakkan diri saya ni untuk rasanya kalau aku boleh buat untuk bantu orang ni, mungkin yelah kadang-kadang bantu orang, bagi orang convince orang benda-benda yang lebih baik secara tak langsung, bukan kita bagi dengan kata-kata, dengan perbuatan kita, macam kita bagi barang, kita bagi semangat, benda-benda sedemikian membuatkan orang tergerak hati untuk follow kita punya cara Itu yang membuatkan saya rasa saya dah cukup matang pada umur tersebut untuk start bantu tujuan dia saya join NGO ni sebab saya nak bantu orang je, macam tu. Sebab dia satu platform yang baik untuk saya boleh mengenali orang, tahu macam pergi. Sebab kalau kita main redah ke rumah orang tak boleh kan. Tapi kalau kita ada NGO, kita ada satu group, mungkin dia nampak lebih kemas untuk kita pergi buat bantuan kepada orang. Itulah permulaannya membuatkan hati saya tergerak untuk bersama-sama untuk membantu belia pada masa itulah. Sebab saya rasa umur 17-18 tu dah cukup matang untuk saya boleh bagi kepada orang balik apa yang saya mampu bagi, macam tu. Okey, kalau kita tengok setiap kali macam kita nak bermula kan, macam dah mulakan daripada dah start, bila dah masuk dalam bidang kerja-kerja NGO ni, mesti ada cabaran-cabaran ataupun pengalaman-pengalaman yang Datin Anne tak boleh lupakan sepanjang terlibat dalam bidang bekerja dengan belia ni. Boleh tak sharekan sikit dengan penonton-penonton kita dekat FBI Elite ni?
Okey, pengalaman tu banyak lah sebenarnya, banyak sangat yang manis yang saya rasa membuatkan saya lebih banyak memahami manusia, lebih banyak memahami sifat-sifat orang ya. Kerana sebelum ni saya dalam industri dunia lakonan yang tak nyata pada saya, ianya satu adalah lakonan ya, tetapi bila saya berdepan dengan industri belia ya, bagi saya dengan belia dengan NGO tersebut, ianya adalah sesuatu yang bukan lakonan, ianya adalah realiti yang secara tak langsung saya dapat nampak betapa, you faham tak, suasana kehidupan yang real, yang selama ni kita hanya melakonkan saja tapi kita tak tahu adakah itu kejadian itu adalah benar ataupun tidak. Tetapi bila saya join NGO dan belia ni, saya nampak kejadian-kejadian yang selama ni saya lakonkan, ianya semuanya adalah benar-benar berlaku yang di depan mata saya. Di situlah membuatkan memang pada saya, especially artis, influencer, you all ni satu brand yang ialah tak semua Allah pilih untuk dijadikan influencer, tak semua orang dijadikan orang yang di appreciate, dihargai ya. Tapi apa yang pada saya yang kita boleh lakukan sedikit sebanyak dengan membantu orang ni, sebenarnya you nampak lebih clear dan lebih terang. Dan sebenarnya bagi saya apa yang dunia kita ni kecil. Sebenarnya dunia di luar sana tu kalau kita join NGO ni sebenarnya lebih besar, lebih luas orang kata. Okay. Nak kata kenangan pahit tu tak adalah kot. Dia macam, yelah kadang-kadang kita nak bagi semangat, tak semua orang nak ya. Lagi-lagi kita ni orang dikenali. Ada juga yang macam yelah kadang-kadang mungkin sebab dia tak suka kepada kita, menjadikan cerita tu jadi cerita tu tidak begitu sedap untuk didengari, dan senang orang tahu siapakah orang itu sebab kita dikenali. Macam tu lah kan. Mungkin itu sedikit lah kenangan-kenangan yang pada saya yang mencabarkan diri. Tapi so far alhamdulillah, sebab saya rasa saya buat perkara tersebut ikhlas. Jadi saya tak pernah ada rasa macam orang rasa itu ke, orang ni ke, saya tak pernah ada rasa macam tu. Sebab saya rasa saya buat ikut kemampuan saya. Buat ikut kemampuan saya, dan saya rasa saya buat tu pun kerana saya rasa saya suka. Jadi tak pernah ada rasa ini satu bebanan kepada saya. Okey, kita punya tajuk hari ini, kepada penonton-penonton kita buka juga kepada soalan. Kalau ada nak bertanya kepada Datin N, soalan you boleh letak je kat komen tu dan saya akan bacakan soalan anda. Mana tahulah tengah fokus sebab dia orang tahu ada kuis kan, dia orang dengar betul-betul. Jadi kuis banyak ni nak kena jawab ni. Jadi kita buka juga kepada soalan. Saya dua soalan nanti yang kita akan selit-selitkan dalam sepanjang sesi kita ni. Dan kita punya tajuk ni peranan artis dalam membangunkan belia. Dan artis ni sebenarnya kita tak boleh nak elak. Pergi mana pun sebenarnya kalau macam artis ni, kalau kita ada program-program yang melibatkan artis, selalunya dan selebriti lah kan, influencer dan sebagainya, dia lebih menarik minat orang untuk terlibat. Yelah, nak pull out crowd kan, nak betul. Tarik orang lebih meminati program tersebut. Kalau macam saya banyak buat di program-program di PPPR ya. Jadi nak panggil orang-orang di atas ni turun, biasanya dia kena perlukan artis. Baru kadang-kadang orang dengar, oh ni artis mana. Ada orang pun, yelah ada juga yang kadang-kadang yelah dia macam pull out the crowd lah, macam bagi orang ni. So tapi tanggungjawab kita pun besar juga actually sebenarnya. Bila you cakap macam kita ni, tanggungjawab pada kita ni terlalu besar. Sebab tu setiap kata-kata, setiap perbuatan kita sangat-sangat perlu, bukan kita kena jadi hipokrit, kita tidak perlu jadi hipokrit, tapi kita perlu menjaga sifat kita, kerana pada saya kita juga menjadi contoh kepada generation anak muda. Macam itulah. Jadi kadang-kadang orang selalu tafsirkan macam dia tidak realiti. Artis ni banyaknya berlakon. Tapi actually tidak. Macam saya, walaupun saya berlakon sebenarnya daripada kecil sampai besar,
Kalau you suruh saya berlakon hari-hari, saya rasa saya boleh bermuntah. Jadi saya tak pernah, di hidupan hari saya tak pernah. Saya menganggap dunia lakonan saya tu bukanlah kerana saya popular ke saya apa. Saya sekadar berlakon adalah untuk mencari rezeki. Saya pun macam orang lain bekerja, mencari duit. Jadi pada saya bidang lakonan saya adalah untuk kerjaya saya, maksudnya untuk saya cari income macam tu. Saya tak pernah letakkan dunia lakonan saya ataupun dunia selebriti ni adalah saya perlu kena jadi macam ni. Tidak. Bagi saya macam you all, saya pun bekerja, cuma kelebihan saya dalam dunia lakonan macam tu. Okey. Ada satu soalan yang saya nak tanyakan kat sini kan. Kalau kita tengok macam K-pop lah semua kan. Kalau dunia K-pop memang dia punya kalau peminat-peminat dia ada peminat-peminat tersendiri. Maksudnya kalau artis ni sendiri dia ada kelab-kelab peminat dia yang memang kuat betul lah. Kalau kita sentuh sikit pun mungkin memang ni lah kan. Janganlah kita pandai-pandai ni. Tapi kalau kita tengok daripada sudut positifnya, dia adalah satu benda yang bagus untuk kita tarik minat anak muda untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti belia kan. Jadi pada pandangan Datin Ann sendiri, bagaimana artis boleh memberikan inspirasi, bagaimana selebriti ni boleh memberikan inspirasi pada golongan muda untuk turut serta dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembangunan belia ni? Okay, actually pembangunan belia ni pada saya lah pada saya sebenarnya dia berbagai-bagai aspek. Contohnya belia ni kita kena tengok daripada kehidupan mereka. Salah satu adalah keluarga. Basic keluarga tu adalah salah satu peranan yang pada saya 70% memainkan perangai dan sifat seseorang belia. Jadi kami ni hanya di luar maksudnya macam influencer, artis ataupun ni semua hanya di luar. Maknanya bukan di dalam rumah. Maknanya pembesaran mereka tu lain-lain. Apa yang kita artis yang bagi saya industri kita yang boleh bantu adalah daripada segi bagi saya sebab itulah pada hari ini kita tengok banyak ya channel-channel yang bermanfaat ya dan cerita-cerita yang bermanfaat. Itu daripada industri saya. Jadi influencer, selebriti ni lebih kepada you kena tengok di layar TV ya. Lepas tu cuma zaman hari ni sejak zaman saya dulu berlakon saya tak ada pun Instagram, saya pun tak ada pun TikTok kan. Zaman dulu ni tak ada. Artis dulu macam saya ni, kita orang ni tak didedahkan dengan Instagram, tak didedahkan dengan TikTok, tak didedahkan dengan Facebook. Facebook pun agak lama lah dulu. Tapi zaman saya berlakon dulu tak ada. Jadi sebab tu orang tidak tahu banyak sangat tentang kehidupan kami. Orang tidak tahu banyak tentang saya masa dulu. Orang hanya tengok saya di TV masa kecil cili padi tu. Tapi orang tak pernah tahu kehidupan saya sebenar. Sebab apa? Saya tak pernah ada media sosial yang begitu. Zaman saya. Kita tak salahkan dunia hari ini. Sebab itu zaman berubah. Jadi zaman tu berubah sehinggalah hari ini pendekatan media sosial ni menjadi satu maksudnya satu platform yang sangat membuatkan pembesaran kanak-kanak atau belia di hari ini menjadi satu platform yang sangat bagi saya hampir dah terbalik. Dulu keluarga ni 70%, tapi sekarang ni 70% adalah IT, adalah media sosial, adalah segala-galanya. Sebab belajar pun kena guna handphone ya. Lepas tu main game, benda-benda ni semua melibatkan media. Jadi memang saya rasa tanggungjawab selebriti, tanggungjawab influencer tu lebih besar dan lebih berat pada saya sebab kita ni menjadi anak-anak muda yang perlu dicontohi. Mungkin parents hanya boleh dinasihatkan sebab parents hari ni semua berkerjaya, semua terpaksa mempunyai kerja ya sebabkan nak menampung keluarga. Jadi situasi tu berubah. Jadi berbeza. Macam saya sendiri walaupun saya pun ada 6 orang anak yang nak dibesarkan. Anak saya pun semua belia ya. Saya mempunyai anak yang tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 1. So ini semua dah ke arah belia. Jadi benda-benda yang macam mana cara saya nak pantau sebenarnya bukan mudah ya, bukan mudah untuk kita kontrol anak-anak yang di hari ini, di zaman hari ini, generasi Z ni memang bukan sangat-sangat mudah sebab mereka ni lebih kepada media sosial, mereka lebih pada alam maya, benda yang bukan realiti. Jadi memang pada saya
tough lah. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai orang yang lebih tua, yang lebih matang juga bukan mudah untuk kita handle sedemikian. Tapi macam pada saya lah, saya cuba sehabis baik sehabis baik kalau boleh kita kawal, macam mana pun kita kena kawal penggunaan media sosial ni kepada anak-anak. Memang perlu dikawal sebab media sosial alam maya ini bagi saya benda yang tidak wujud nama pun alam maya, benda yang tidak wujud. Jadi benda yang sangat-sangat bagi saya dia tidak begitu nyata jadi memang perlu dikawal. Kalau boleh kita kurangkanlah sehabis baik penggunaan tentang media sosial ini supaya secara tak langsung kita cuba dapat mengawal belia-belia tersebut. Dan saya mintalah juga kawan-kawan yang sama dengan saya, yang memang influencer, yang memang menjadi ikon kepada anak-anak yang macam kepada anak-anak especially yang anak-anak suka meminati mereka ini. Kadang-kadang bahasa perkataan apa yang nak disampaikan tu perlu dijaga sebab kita bukan fikir diri kita. Kita kena fikir generation akan datang membesar ni. Macam mana mereka nak membesar? Macam mana kehidupan mereka? Apakah mereka yang perlu lakukan? Adakah ianya dia adakah kita punya kata-kata tu cukup sudah memberi contoh yang baik kepada anak-anak tersebut. Pada saya itulah. Jadi memang industri saya ni kalau you tanya dalam bidang belia tu memang di hari ini kita memang memainkan peranan yang sangat penting dan jadi saya suka dan saya happy juga sebenarnya. Di zaman hari ni sebenarnya banyak pun influencer yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang memang ke arah agama pun ada. Memang saya suka tetapi sebab tu saya rasa InsyaAllah kalau kita gunakan platform yang baik, gunakan platform yang betul, pasti akan dipermudahkan segalanya. Banyak pula aku ulas Aida. Kau tanya sikit, aku ulas terlebih banyak sampai kau pun sandar dah. Sabar je lah, sabar. Ya cikgu cikgu saya ni dulu. Kau ajar aku apa Aida dulu. Aduh, yang ini kita ada tengok, kita fokus kat ada soalan-soalan ni yang ditanya ni banyak ni. Daripada rakan-rakan, daripada saya sebutkan daripada Kementerian Pelancongan ada Wan Nadia, ada yang kirim salam. Bila nak buka border kata? Kita pula tanya soalan bila nak buka border. Ada yang daripada Syamimi, daripada PDT Larut Matang, ada ramai ni yang bersama-sama dengan Datin N petang ni. Dan juga ada, saya nak bacakan satu soalan tadi daripada Encik Ardi Putra Darus. Baik ada bukan Ardi Putra pelakon tu. Kau nak tanya dia. Kalau Adi Putra bang, kenapa bang kau nak tanya ni? Dia lagi handsome daripada tu. Dia kata, dia cakap ni, dia kata cili padi, comel dengan Jaafar On dulu. Tapi soalan dia sebenarnya dia tanya, belia masa pandemik ni nak buat apa, nak bantu macam mana? Artis macam mana boleh bantu belia pada masa ketika pandemik ni? Kalau you tengok lah macam saya minta maaf di dalam pandemik ni memang saya hanya mampu memberi sumbangan saja sebab saya memikirkan anak-anak saya yang semakin membesar dan ramai di dalam rumah. Saya takut ianya berisiko tinggi kalau saya keluar daripada rumah. Jadi saya memang membataskan pergerakan saya untuk turun bersama-sama membantu apa yang boleh memang saya akuilah. Jadi sebabkan actually saya takut ianya membahayakan keselamatan anak-anak saya di rumah. Tapi saya bagi sumbangan saja. Tetapi saya tengok rakan-rakan artis saya di luar sana Saya tengok macam di hari ini diorang panggil influencer dan mereka sendiri masa saya inject vaksin pada hari tu mereka minta dekat saya, Kak boleh tak nanti war-warkanlah tentang vaksin ni, jangan takut-takut korang tentang betapa Ivan tak this is kita punya tugas. Inilah tugas-tugas yang di dalam pandemik ni yang kita boleh. Saya tengok ramai juga rakan-rakan artis saya yang update tentang vaksin tu bagus, vaksin tu baik. Sekurang-kurangnya this is tanggungjawab kita lah. Macam saya tengok banyak sekarang ni bukan sekadar mereka upload je di IG. Kalau you tengok hampir segelintir artis-artis yang pergi turun padang ke tempat vaksin pun. Betul. Yang jadi menjadi pembantu kepada doktor-doktor tersebut menarik minat untuk orang. Kadang-kadang tak tahulah orang tu datang
kadang-kadang laju tu sebabkan nak ambil vaksin ke, laju sebab nak jumpa artis kat situ ke, kita pun tak tahu. Tapi tak apa. Dia punya pelibatan mereka tu sangat bagus. Bagi saya sangat bagus dan sangat diperlukan sebab mereka pun boring, kita pun boring. Saya pun boring, tak boleh berlakon, tak boleh buat kerja, tak boleh keluar. Saya pun tak boleh keluar. Tapi sebab macam saya memang saya ialah apa-apa keluarga saya dulu. Saya terbatas tu sebabkan keselamatan keluarga saya. Saya takut saya keluar jumpa orang, takut benda tu ada dekat saya dan saya bawa balik ke anak-anak saya. Sebab tu saya memang tidak ada pergerakan yang begitu banyak sepanjang pandemik ni sebab saya menjaga keluarga lah, macam tu. Tapi Datin ada tetapi, juga buat live juga kan dekat Instagram. Ya, Membantu macam tu lah live. Lepas tu macam orang meniaga, orang-orang meniaga makanan, orang-orang meniaga barang. Actually saya tidak pernah minta review duit. Ini saya cakap terang, saya tidak pernah review duit, tapi saya memang masa ni lah pada saya tak boleh nak cakap lah saya mungkin boleh buat ke orang tu sales bagus ke tidak. Saya tak cakap begitu, tetapi apa yang saya boleh buat, saya just buat review makanan review percuma tu. Harapnya kalau hari dia bagus, hari tu mungkin orang suka nak tengok saya, dia jadi viewer ramai. Macam baru-baru ni saya punya cousin sendiri yang meniaga kek coklat leleh tu. Saya tak sangka orang boleh tengok video tu sampai jadi 40,000 lebih. Dan akhirnya di hari ini, saya nak bagi tahu satu benda yang saya rasa saya bangga juga saya nak share dengan you all. Sebab dia dah ada nak dekat 29 branch. Dengan meniaga yang saya upload tu, akhirnya dia jadi daripada satu gerai, dia jadi sampai 29 branch dia buka. Walaupun gerai kecil-kecil, you faham tak? Ianya bagi saya satu benda yang membanggakan, walaupun saya tak pernah minta duit dan saya tak ni. Semalam saya beli pun tak apa. Sebab apa? Saya memang nak membantu orang. Jadi bolehlah kalau siapa yang tengok video ni, kalau rasa makanan dia sedap dan saya mintalah kalau hantar tu biarlah sedap kan. Saya boleh je buat review free insya-Allah. Makanan je, barang, produk tak boleh sebab produk ni memang saya sendiri ada sign agreement dengan company. Jadi saya tidak boleh sesuka ambil produk orang dan saya sangat takut produk kadang-kadang dia bila produk makanan lagi kita tak tahu dia punya kelulusan macam mana. Kalau dia membuatkan penyakit kepada orang, lagi dia akan menjadi burukkan nama saya. Jadi memang saya minta maaf. Tapi kalau makanan bolehlah hantar je kat saya, insyaAllah saya tolong. Okey Datin, ni ada satu lagi soalan. Banyak soalan dah sebenarnya ni. Kita ada daripada Hasliza Rozali. Alung Hasliza Rozali. Dia tanya soalan kat sini. Kerisauan saya sekarang disebabkan alam maya ni, konten-konten berkaitan ilmu dah tak dipandang oleh belia. Khususnya yang diikuti adalah konten-konten yang sangat tidak menepati kehendak pembinaan peradaban. Apa pandangan Datin? Macam maksudnya konten-konten yang dah tak ilmiah lah maksudnya, yang orang lebih minat konten-konten macam tu. Okey, konten-konten yang tak ilmiah tu sebenarnya dia depends. Pada saya banyak juga konten-konten yang baik, konten-konten yang bagus. Sebab itulah saya minta orang-orang terdekat dengan belia-belia tersebut you kena pantau. Sebab ilmiah atau tak ilmiah tu sebenarnya melalui pemantauan kita di kiri kanan yang terapat ni. Dia bukan pasal dia orang search lagi ni, pasal kita sendiri yang kena tengok apa dia orang buat Mungkin di hari ini kita punya banyak masa tempoh bertenang yang kita dah PKP lagi kan. Jadi kita banyak masa yang berada di rumah, berada bersama dengan orang-orang yang dekat. Saya tak nak cerita anak buah kita yang dekat rumah seberang sana, kita nak cerita. Yang mana kita boleh solvekan problem ni adalah orang yang betul-betul berada di kiri kanan kita. Maksud saya mungkin anak-anak saya macam kalau tak ada anak mungkin anak buah, anak saudara yang duduk bersama pada saya memang orang terdekat memainkan peranan yang sangat penting untuk pantaulah apa sahaja aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak tersebut macam saya lebih menggalakkan, macam saya tak tahulah, mungkin sebab saya dalam industri kreatif ni, saya menggalakkan anak-anak saya untuk menengok movie-movie drama daripada mereka tengok YouTube tersebut. Sebab apa di hari ini kalau you tengok channel-channel TV dan TV tersebut, drama-drama tersebut, sebenarnya walaupun ianya kartun, kalau you tengok, dia mempunyai mesejnya tersendiri.
Jadi macam saya, anak-anak saya kecil, saya galakkan mereka untuk tengok cerita kartun tersebut. Biarlah daripada menghadap handphone, biar dia orang tengok TV tu 1 jam, 2 jam satu hari. Saya tak kisah. Saya bagi ruang pada orang di kelas, saya bagi dia orang ruang untuk tengok TV. Sampai saya minta handphone, you pergi tengok TV sekarang. Dia orang tengoklah movie yang ada, yang bagus-bagus. Sampai saya saja kadang-kadang cerita di cerita ni, saya bagi dia orang semangat untuk dengar, untuk tengok cerita tersebut. Sebab saya tahu dia hari di endingnya dia ada message yang tersendiri. Jadi sebenarnya pada saya memang di hari ini kita dah tak boleh nak buat perkara ataupun tugas-tugas besar ya untuk kontrol belia-belia ni. Kita dah tak boleh macam dulu buat satu PC yang 100,000 orang boleh datang. Kita dah tak boleh buat larian yang 10,000 orang bersama kita lari buat aktiviti yang sihat. Kita dah tak boleh buat macam tu. Tapi apa yang kita boleh, kita kena bertanggungjawab ke atas keluarga yang rapat dengan kita. So tanggungjawab ni pada saya semua manusia ni masing-masing ada tanggungjawab. Bohong kalau orang tu hidup dalam dunia ni hanya seorang. Betul tak? Bohong sangat. Jadi dia mesti ada orang-orang yang terdekat dan kita kena start the spark, the motivation ataupun control untuk anak muda ni daripada kecil. Saya berbalik kepada zaman dulu. Kalau you pernah tengok ada satu iklan yang kita orang buat, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Benar tak? Ya, ada Kan iklan tu. Menabur sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Masa tu kita buat iklan apa? Jadi this is the time yang kita balik pada zaman dulu. Memang kita perlukan sikit-sikit tetapi akhirnya dia memberikan impak yang sangat tinggi. Kita dah tak boleh dah impak yang banyak. Kita memang perlukan impak yang kecil-kecil untuk dia jadi lebih besar. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah kat sini saya baca, saya tengok komen-komen ni ada yang Syaril Shah dia sampaikan salam kepada Datin N. Salam. Peminat setia katanya. Kau main. Ya. Aduh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton boleh terus bertanyakan soalan. Seandainya ada soalan lagi, saya teruskan dengan soalan yang macam ni lah. Tadi Datin N cakap kan berkenaan dengan artis-artis yang banyak turun padang sebenarnya. Saya pun tengok dekat Instagram masing-masing. Macam semalam Fizo Omar, Nazim Osman semua masukkan dalam dia punya Instagram kan. Terlibat di pusat vaksin. Tapi yang betul pun dia kehadiran tu sebenarnya lebih kadang-kadang ada orang yang takut nak ambil vaksin dan sebagainya kan. Jadi bila dia nampak artis tu automatically kalau lagi-lagi kalau terus jadi okey je. Sihat handsome no Fizo ni dia kata. Dia kata terus tak takut kena cocok. Jadi itulah sebabnya kita kata artis ni sebenarnya dia berikan satu macam semangat kepada kadang-kadang belia-belia kan bila nampak ada program. Saya pun nak cakap macam Datin N sendirilah. Kalau kita buat bila program kan dulu, kalau kita ada orang macam Datin N mesti nak ambil gambar. So, maksudnya kalau macam tu, penglibatan artis ni dengan belia dia amat macam maksudnya sinonim dan juga lebih menarik minat. Dan sebab tu juga itulah kenapa bila artis-artis terlibat ni, dia akan, yang mana yang membawa imej yang baik tu, dia akan membawa sekali peminat-peminat dia untuk sama melakukan perkara-perkara yang samalah apa yang artis dia buat. So kan? Ni saya nak tengok ni ada satu soalan. Dia kata daripada Nur Nadiah Muhammad Robi. Dia daripada Motek ni kalau tak silap ya. Dia kata Datin, apa pandangan Datin kaedah terbaik boleh kita cuba aplikasi untuk maintain semangat dan emosi harian kita dalam tempoh PKP ni? Aduh. Ini payah nak cakap ni. Sebab saya pun emosi tak terkontrol kadang-kadang. Taklah actually. Tak, realitinya dia macam ni. Sebab kita manusia. Bila kita manusia, pastinya dalam kehidupan kita ni pasti tidak akan ada yang begitu sempurna. Tetapi apa yang pada saya praktikan lah. Kita cuba cari kesempurnaan. Bukan kita menjadi manusia yang sempurna, tetapi kita cuba cari kesempurnaan. Jadi kesempurnaan yang kita nak cari tu berbagai-bagai cara yang terbaik. Bagi saya, bukan saya yang patut cakap benda ni. Bagi saya ustaz ya, bagi saya orang yang berilmu tinggi tentang agama, yang lebih mahir untuk menyampaikan macam mana kita nak capai atau mendapat kesempurnaan tersebut. Macam saya sendiri itu je yang saya praktikan lah. Saya banyak tengok video-video yang memberikan motivation
ya. Satu lagi macam kita orang Islam ya, bagi saya banyak je sebenarnya kalau you tengok perkara-perkara yang baik, dan this is time yang sebenarnya kita, pada saya, tempoh yang bertenang, tetapi terlalu tenang ni sampai 2 tahun tentulah kan. Tetapi jadi tempoh bertenang tu, jadi dia kena, setiap hari kita kena, saya selalu cakap, kita kena bukan sahaja lagi sabar yang tinggi melangit menggunung, dah kita sampai kena ada kilang ya. Bukan kluster kilang lagi, kluster kilang yang perlu maksudnya memproses kesabaran. Jadi kesabaran tu kena ada dalam diri kita, kilang kesabaran. Jadi sentiasa setiap hari kita akan sentiasa maksudnya bersabar dengan apa sahaja yang akan berlaku di depan mata kita. Jadi memang pada saya itulah yang saya praktikkan sepanjang hari PKP yang hampir setahun lebih pada saya daripada dulu. Sebenarnya tak ada perubahan begitu banyak pun ya. Kita tak balik kepada normal life. Belum lagi. Kita belum takkan balik lagi kepada normal life. So mungkin kita kena teruskan kehidupan sedemikian ya. Tetapi kita harap ini bukan dalam bidang saya lagi. Ini di luar bidang kuasa saya. Harapnya orang-orang yang lebih tinggi ya, jawatannya ada pangkat yang lebih tinggi, tolonglah planlah something yang terbaik untuk rakyat-rakyat Malaysia ni semua. InsyaAllah. Okay. Datin ni kita sebenarnya dah hampir sejam. Tengok sekejap je Oh ya ke? Tak sedar pula aku cakap. Banyak betul cakap. Kan? Aduh, selamat moderator hari ni. Banyak cakap. Ada ni soalan terakhir. Daripada Cik Kamal Effendi. Dia tanya peranan artis dalam pembangunan belia ni sangat berikan inspirasi kepada belia-belia ni Datin. Dia kata anak-anak lebih ikut cakap dan terpengaruh dengan dunia retis berbanding ibu bapa cakap, ibu ayah cakap lah, mak bapak cakap. Apa pendapat Datin sebagai artis dan seorang ibu juga dalam mendidik anak-anak dan zaman ni? So artis budak-budak sekarang ni lebih dengar cakap artis daripada mak bapak. Macam mana tu? Macam mana nak yang ni Cik Kamal? Nak cakap macam tu dia sebenarnya taklah 100% begitu ya. Dia macam 50-50 ya. Mungkin ada setengah kanak-kanak tu dia lebih suka mendengar kata-kata artis yang di luar sana sebabkan mereka rasa artis-artis tersebut mungkin memahami sifat dan kriteria yang dia ingin mendengar. Maksudnya yelah, kadang-kadang mak bapak ni kan yelah garang sangat kan, asyik nak marah je anak sampai dia jadi macam tak maulah dengar kan, sebab everyday you emosi untuk tegur anak-anak. So jadi actually you kena pandai lah, mungkin you kena tahu ya, this is time you kena tahu macam mana you nak berkomunikate dengan anak, sebab setiap anak ni dia mempunyai lain-lain cara untuk kita communicate. Tak boleh semua kita boleh communicatekan dengan satu cara ya. Hari-hari kalau kita tengking pun tak semuanya sama begitu. Mungkin ada yang anak kita yang macam ni dia ada masalah sedemikian, dia perlu kita kena tone down sikit. Mungkin anak ni memang sebenarnya inilah proses sebenarnya di dalam keadaan hari ni. Inilah proses yang kita perlu belajar ya. Macam kita perlu belajar banyak. Kadang-kadang kita banyak tahu orang di luar sana tu macam mana, tapi kita tak tahu sebenarnya dalam keadaan di dalam rumah kita ni, anak-anak kita ni sebenarnya macam mana perangai dan sifat mereka ni sebenarnya. Sebab memang tak akan jadi sama. Memang sebab pembesaran mereka berbeza-beza. Tahun mereka dilahirkan pun berbeza-beza. Jadi dunia mereka dibesarkan pun cara yang berbeza-beza. Masa tu kita pun dalam keadaan yang lain. Masa dulu saya lebih berlakon, sekarang saya dah lebih banyak bertenang kat rumah kan. Jadi dia berbeza-beza pembesaran anak-anak tersebut. Jadi pada saya memanglah setengah orang memikirkan bahawa anak tu dengar kata artis. Actually pada saya dia berbalik kepada you balik. Actually you yang memainkan peranan segalanya untuk macam mana. Sebab kadang-kadang dia dengar kata orang tu sebab macam dia rasa orang tu lebih communicate, dia tu lebih dekat dengan anak-anak tersebut ya. Kalau mungkin dia boleh ubahkan, mungkin tengok siapa artis yang dia ikut tu, kau pula bercakap macam dia. Jangan jadi macam kan. Mungkin kalau Ali Shukri tak apa, bapak dia membuat style Ali Shukri yang cakap dengan anak dia, betul tak? Dia mungkin dia rasa macam tu. Jadi memang pada saya ibu bapa kena follow
pendekatan anak-anak tu kita perlu tahulah. Kita perlu tahu cara macam mana nak communicate dengan anak kita. Ni last lah soalan. Sebenarnya kita banyak lagi soalan tapi sebabnya dah hampir 3 Cakap banyak. setengah. Jadi last lah soalan berkenaan dengan tajuk kita kan. Dalam pandemik ni lah mungkin ramai belia-belia kita yang terkesan dari segi pendapatan dan juga mungkin ada yang kebanyakan kita dengar ada yang macam kemurungan, susah hati, kesusahan sekarang lah. Apa nasihat yang boleh Datin Ann sharekan untuk bagi diorang ni semangat untuk terus kekal kita menghadapi COVID-19 ni supaya nanti akhirnya kita akan dapat bila lepas ni kita akan bersabar dan kita boleh melalui kehidupan kita seperti biasa. Okey, apa yang Datin boleh sharekan? Actually sebenarnya memang tough lah kepada kita rakyat Malaysia ni, memang tough. Memang pada saya bukan negara kita saja, luar negara pun sama macam keadaan kita. Cuma kita ni dalam keadaan yang lebih tertekan kerana kita ialah satu, kita ni mata wang kita tak macam mata wang mereka kan, besarnya. Jadi memang kita ni rakyatnya pun ramai dan dalam ekonomi kita pun tak sama macam ekonomi negara-negara lain. Ekonomi kita pun jadi banyak orang yang dalam keadaan susah dan tertekan. Tapi apa yang saya boleh katakan hanyalah sabar sabar. Satu lagi mungkin dalam tempoh bertenang ni buat sehabis baik untuk cari kesempurnaan itu, dan pasti nanti saya rasa saya sangat percaya bahawa macam saya lah, kita orang Islam ni, Allah tu tidak begitu kejam pasti ada jalan dan laluan yang terbaik untuk kita setiap umatnya. Jadi mungkin kita boleh tenang dan membuat yang terbaik antara kita dengan Allah. Mungkin dia akan membantu kita apakah jalan yang terbaik yang kita boleh lakukan. Dan especially belia-belia di hari ini, sebenarnya pada saya sejak daripada PKP 1 hari tu dan hari ni banyak sangat pada saya di IG, di Facebook, banyak bagi saya yang perkara-perkara yang kata-kata, perbuatan-perbuatan yang cuba motivate yang terbaik kepada orang supaya dekatkan diri, supaya bertenang, supaya mencari kesempurnaan tersebut. Jadi pada saya itu sahaja yang kita boleh katakan. Dan yang paling penting sebagai kita rakyat Malaysia ni, kena jaga SOP tu adalah perkara yang wajib lah. Sebab pada saya itu saja yang di hari ni SOP tu terjadi adalah kerana macam mana manusia boleh berfikiran begitu, semuanya datang daripada dia adalah kerana secara tak langsung ianya adalah petunjuk daripada mungkin Allah yang membuatkan mereka memikirkan SOP-nya begitu Jadi kita cuba sehabis baik mengikut SOP tapi saya pun mengharapkan bahawa kerajaan yang sedia ada mungkin boleh plankan kaedah yang lain selain daripada sekatan-sekatan demikian supaya pada saya nak jaga pandemik ni, sebenarnya kita jaga kita tu dah betul. Maksudnya kita kena jaga, kita beratkan SOP jarak tapi kalau dengan tutup-tutup ni sebenarnya saya tengok daripada hari tu, kalau saya tengok yang this time lah PKP 3 ni tak nampak pun dia punya improvement dia kan. Jadi mungkin daripada polis sekat kat jalan raya ke, mungkin dia boleh pergi check kat kilang-kilang tersebut ke kan, betul tak diorang ni jaga SOP ke kan. Jadi macam jadi perkara-perkara sedemikian yang saya rasa mungkin boleh diplan lah itu pada kementerian-kementerian yang lebih besar dan lebih mahir. Kita sangat. Okey. Itulah dia. Kita sebenarnya berniat lagi nak sambung. Sejam tu macam sekejap je. Bak kata ada kawan saya sekejap je rasa. Suka tengok Kak Ann cakap non-stop. Cakap banyak. Tak apa. Jadi dah masa kita pun dah sejam. Terima kasih banyak Aida and thank you so much kepada Aileen, dan semoga saya harap Aileen semoga semua, Haida sendiri, Haida ni merupakan pada saya memang tak pernah, walaupun aku tak tahu lah kau belia lagi ke tak belia ke, aku tak tahu, yang memang sentiasa dekat di hati belia, yang sentiasa selalu nak jaga belia. Kau memang pecinta belia nombor 1.
Jadi pada saya you memang hebat lah sebab Ya you punya Allah. kesabaran melayan kerenah-kerenah belia yang you jumpa banyak Ya macam-macam Allah. belia kan. So thank you so much sebab invite saya bersama-sama hari ni, dan saya doakan semoga iLead ni menjadi satu platform yang sangat baik kepada anak muda di hari ini, supaya insya-Allah apa yang diplankan atau dirancangkan oleh iLead sentiasa menjadi tunggak utama kepada anak-anak muda hari ini, insya-Allah. Datin N, kami pun di Akademi Kenegaraan dan iLead ucapkan terima kasih di atas kesudian Datin untuk turut serta selama 1 jam ni. Tak lama pun kita WhatsApp je, dia terus cakap on. Itulah saya rasa memang alhamdulillah, syukur sangat, dan perkongsian hari ni pun amat bermakna. Saya doakan Datin N dan keluarga juga akan terus sihat, dan akan terus lepas ni mungkin kita akan boleh jumpa pula datang ke iLead ke lepas dah COVID-19 InsyaAllah. kan. Jadi, kepada penonton-penonton yang belum lagi mendaftar, pautan pendaftaran dan penilaian keberkesanan program telah kita pinkan dekat ruangan komen. So tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh isi borang lah. Dan saya tadi janji bagi tahu ada kuis. Saya ulang lagi sekali, kuis kita ni ada 3 soalan. So saya bacakan soalan kuis kita. Urus setia nanti boleh tolong dekat ruangan komen, nanti dia akan masukkan soalan-soalan. Soalan yang pertama, kalau yang mana baru masuk tadi, hadiah kita adalah buku. Saya dah boleh live Sekejap, aku kacau pula kau juga. Okey, boleh juga kot. Boleh. Terima kasih Datin N. Okey. Kau pergilah dengan soalan kuis kau tu ya. Bye, Assalamualaikum. Aduh, terima kasih. Okey, kepada penonton-penonton, soalan kuisnya, ni buku dia, hadiah dia, 3 buah buku yang kita akan berikan. Syarat dia adalah tuan-tuan dan puan-puan kena pergi ke Instagram Akademi Kenegaraan, like kita, follow kita punya akaun Akademi Kenegaraan, dan DM-kan jawapan tu di page di IG Akademi Kenegaraan. Soalan yang pertama adalah nama penuh panel kita pada petang ni. Okey, soalan dia saya ulang. Soalan pertama, nama penuh panel pada petang ni. Yang soalan kedua, tajuk perbincangan kita petang ni. Apa dia tajuk perbincangan kita petang ni? Dan yang ketiga, nama penuh iLead. iLead tu apa nama penuhnya? Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, soalan kuis kita yang pertama, nama penuh panel pada petang ni, tajuk perbincangan petang ni apa, dan soalan ketiga, nama penuh iLead. So boleh hantarkan jawapan anda di Instagram, DM-kan di Instagram Akademi Kenegaraan. Syaratnya adalah tuan-tuan dan puan-puan kena follow dulu. Follow dulu dan 3 pemenang yang kita akan pilih akan memenangi buku ZGIS ni yang akan ditanda tangan oleh penulis dia sendiri. Buku ni baru masih panas di pasaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya akan letakkan juga soalan-soalannya di ruangan komen. Jadi untuk itu, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton yang sudi bersama dengan kita sepanjang 1 jam di sesi singgah kejap iLead ini, anjuran Akademi Kenegaraan dan Kluster Budak Insan. So kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang. Dan sebelum saya habiskan sesi ini, saya ingin tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu yang boleh kita fikir-fikirkan. Untuk berjaya kita perlukan langkah pertama. Tanpa melangkah, mulakan langkah pertama, kita takkan ke mana-mana. So kita boleh pilih sama ada kita nak terus kekal berada di situ ataupun terus memulakan langkah pertama untuk mencapai impian kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.